Hai guys, hari ini saya ingin berkongsi sebuah lagi topik kegemaran saya, iaitu legenda urban. Selalunya kalau kita bercerita pasal legenda urban ni sama ada kabar angin ataupun gosip. Berbeza dengan apa yang akan saya sampaikan ini, legenda urban ini dibuktikan benar daripada sebuah urban legend tentang seorang lelaki yang tidak mempunyai muka. Dibuktikan benar sehinggalah sebuah urban legend di negara kita tentang van putih dan hitam yang menculik budak. Ini adalah 5 urban legend yang dibuktikan benar. 5. Legenda urban slave master. Legenda urban kelima kita di dalam senarai ini, kita kembali ke tahun lewat 90-an sehingga tahun 2000 dahulu. Di sekitar era itu, tiada social media seperti yang kita ada sekarang. Mereka hanya melayari internet hanya untuk tujuan kerja ataupun berbual di chat room seperti MIRC, Yahoo Messenger, MSN, AIM dan ruangan chat room yang lain. Ini adalah tempat untuk berbual, berkenalan dan berkongsi dengan orang baru dari seluruh dunia. Itulah yang trendi suatu ketika dahulu. Sekitar waktu ini ada satu urban legend yang tersebar di ruangan chat dan juga email yang menyuruh orang ramai supaya berhati-hati dengan pengguna yang menggunakan username Slave Master. Slave Master dikabarkan sebagai seorang pembunuh bersiri di mana dia akan memulakan perbualan dengan para wanita di ruangan chat. Dia kemudian akan mengumpan mereka untuk bertemu sebelum membunuh wanita-wanita ini. Bukan itu sahaja, kononnya 56 orang wanita telah menjadi mangsa Slave Master. Pesanan itu juga meminta pengguna chatroom khususnya wanita untuk berhati-hati. Semestinya, bila menerima pesanan seperti ini, mesti kita anggap ia sebagai kabar angin dan legenda urban. Tapi tidak, bila ia dibuktikan benar. Membawa kita kepada kisah John Edward Robinson. Robinson berasal dari Illinois, Amerika. Dia adalah seorang yang dihormati di kalangan komuniti bandar Kansas. Seorang jurulatih bola lisut. Dia juga mengajar kelas agama pada hari Ahad untuk kanak-kanak. Malah disebabkan sumbangannya terhadap komuniti, dia diberikan gelaran Man of the Year oleh bandar Kansas. Di sebalik identiti suci ini, Robinson menyembunyikan sesuatu yang menakutkan. Dia adalah seorang pembunuh sejak awal tahun 80-an lagi. Tidak sehingga lewat 90-an modus operandinya berubah dengan menggunakan internet. Dia sering melayari chatroom dengan username Slave Master. Dia akan berbual dengan wanita, mengaku yang dia adalah seorang ahli perniagaan yang kaya dan mahu memberikan mereka peluang pekerjaan untuk meyakinkan wanita-wanita ini bertemu dengan dia sebelum mereka dibunuh. Tidak sehingga pada tahun 2000, semuanya terbongkar. Bila pihak polis menyerbu rumah John, mereka menemui tubuh badan 2 orang wanita yang mereput di belakang rumahnya. Mereka juga menemui cecair chemical yang digunakan oleh Robinson untuk mencairkan mayat, secara langsung menghapuskan bukti. Siasatan mendapati terdapat 8 orang yang telah menjadi mangsa bunuh Robinson. Robinson telah dipenjarakan dan sehingga hari ini meringkuk di dalam penjara. 4. Legenda urban The Puebla Tunnel. Untuk bertahun-tahun lamanya, penduduk yang tinggal di daerah Puebla, Meksiko sering mendengar legenda urban tentang terowong rahsia yang terdapat di bawah kota. Kononnya, lorong ini digunakan oleh golongan diraja untuk melarikan diri kalau istana mereka diserang. Tapi, sesiapa yang termasuk ke dalam tidak akan dapat keluar sebab di dalam tinggal makhluk yang menakutkan. Tempat masuk kota ini tiada siapa yang tahu dan tiada siapa yang pernah lihat. Kisah ini disampaikan dari generasi ke generasi dan menjadi sebuah legenda urban yang terkenal. Sehinggalah pada tahun 2015 ini dibuktikan sebagai kisah benar bila terowong rahsia ini ditemui. Terowong sepanjang 10 km ini dianggarkan berusia hampir 500 tahun dan telah dibina sejak tahun 1531 lagi, di mana ia dibina semasa pembikinan kota San Jose. Setinggi 7 kaki dengan kelebaran 3 kaki. Ia mempunyai 4 pintu masuk. Laluannya dari kubu Fort of Guadalupe ke gereja Remedios dan seluruh kota San Jose. Menurut ahli arkeologi, banyak lagi laluan yang tertutup menunggu untuk digali. Hari ini, terowong rahsia The Puebla Tunnel dibuka untuk kunjungan pelancong. 3. Legenda urban Cropsey.
Cropsey adalah legenda urban yang menakutkan kanak-kanak di Pulau Staten, New York. Dianggap sebagai boogeyman untuk kanak-kanak, kisah Cropsey ini sering diceritakan oleh ibu bapa kepada anak-anak mereka untuk menakutkan mereka supaya tidak bermain jauh dari rumah. Kalau tidak, mereka akan diculik oleh Cropsey. Kononnya, Cropsey adalah seorang lelaki yang terlepas dari hospital sakit jiwa. Dia mempunyai cangkuk sebagai tangan seperti Captain Hook di dalam cerita Peter Pan. Dia kemudian akan berkeliaran di sekitar New York untuk menculik budak. Budak ini kemudian akan dibawa ke hospital terbengkalai dan mereka akan dibunuh di sana. Rupa-rupanya, ini bukanlah kisah legenda semata. Terbongkar pada tahun 1987. Memang ada seorang lelaki dikenali sebagai Andre Rand menculik dan membunuh kanak-kanak. Sekitar tahun 1970, Andre bekerja sebagai seorang tukang di sekolah Willowbrook, Pulau Staten. Sekolah Willowbrook ni adalah sebuah sekolah untuk kanak-kanak istimewa. Andre tidak mempunyai rumah, tapi dia membina kemah di sekitar kawasan rumah dan tinggal di sana. Sekolah Willowbrook adalah sebuah sekolah yang kejam di mana mereka menjalankan eksperimen terhadap pelajar. Ini membuatkan ramai yang meninggal dunia. Bila semuanya terbongkar, pihak polis menyerbu sekolah. Termasuklah kes penculikan terhadap 5 kanak-kanak. Sekolah Willowbrook ditutup sementara Andre pula dipenjarakan. Sementara kisahnya ini diceritakan kembali melalui sebuah filem berjudul Cropsey yang diterbitkan pada tahun 2009 dahulu. 2. Legenda urban Charlie Nofes, Raymond Robinson. Charlie Nofes ialah sebuah legenda urban tentang seorang lelaki yang bernama Charlie. Dia tidak mempunyai wajah. Ada yang menceritakan Charlie terkena radiasi nuklear sehingga seluruh badannya bertukar hijau dan wajahnya cair. Ini membuatkan dia bersembunyi di rumah dan hanya keluar pada waktu malam. Dia kemudian akan berada di dalam hutan memantau sesiapa yang lalu lalang sebelum membunuh mereka. Penduduk sekitar menggelar dia dengan pelbagai gelaran seperti The Green Man ataupun The Monster of Beaver County. Inilah yang menjadi kisah legenda urban yang diturunkan dari generasi ke generasi. Walaupun begitu, ini bukanlah kisah legenda urban semata. Ini adalah kisah benar melibatkan seorang lelaki yang bernama Raymond Theodore Robinson ataupun Ray. Kisahnya tidaklah menakutkan tetapi agak tragik dan menyayat hati. Ketika masih kanak-kanak, Ray memanjat sebuah tiang elektrik untuk mengambil sarang burung. Tapi malang, bila dia terkena renjatan elektrik, membuatkan dia kehilangan mata, hidung dan tangan kanan. Tapi dia terselamat. Disebabkan wajahnya menakutkan orang ramai setiap kali dia keluar dari rumah, Ray hanya duduk di rumah bersama keluarganya. Dia membuat dompet, beg dan tali pinggang untuk menjana pendapatan. Setiap kali keluar dari rumah, dia akan memilih keluar pada waktu malam ketika tiada orang dan akan bersembunyi kalau ada orang di sekeliling untuk tidak menakutkan mereka. Sesiapa yang pernah bertembung dan menyapa Ray menyifatkan dia sebagai seorang yang ramah dan baik hati. Di akhir usianya, Ray berhenti keluar dari rumah dan meninggal pada tahun 1985 semasa berumur 74 tahun. Itulah legenda Charlie Nofes yang sebenar. 1. Legenda urban van putih ataupun hitam yang menculik kanak-kanak. Seterusnya kita lihat sebuah legenda tidak lain dan tidak bukan dari negara kita sendiri. Untuk kanak-kanak yang lahir sekitar 90-an, semestinya biasa mendengar cerita tentang van putih ataupun hitam yang berlegar-legar di sekitar taman, menculik kanak-kanak. Kisah ini diturunkan dari generasi ke generasi. Ada juga kisah yang lagi ekstrim, kanak-kanak yang diculik ini kemudian akan dibawa ke negara jiran. Kaki ataupun tangan mereka akan dipotong dan dipaksa untuk meminta sedekah di jalanan. Selain itu, ada juga kanak-kanak yang organ akan diambil dan dijual. Serta bermacam-macam cerita menakutkan tentang van putih ataupun hitam. Pendek kata, ini adalah kisah yang buat kita tidak bermain jauh dari rumah ataupun balik ke rumah sebelum lewat petang. Tapi ternyata ini bukanlah kisah legenda urban semata bila memang betul ada sindiket yang menculik kanak-kanak dilaporkan oleh PDRM sendiri. Bukan sekali, tapi pada setiap tahun ada sahaja berita kita dengar tentang kes van putih ataupun hitam ini. Itulah legenda urban di Malaysia yang terbukti memang wujud.
Terima kasih kerana menonton. Itu adalah perkongsian pada hari ini. Macam biasa, kalau anda suka dengan video ni, pastikan anda like dan share. Pastikan anda subscribe, akan lebih banyak lagi episod menarik seperti ini di Kupi-Kupi Go. Akan lebih banyak lagi episod menarik pada masa hadapan. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kupi-Kupi Go, menarik setiap hari.